Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Julia Jasnita binti Muhammad Ayub. Hari ini saya akan membentangkan tentang hukum tajwid, bahagian nun mati dan... Okey, kita tengok apa itu nun mati dan tanwin. Okey, nun sakinah atau nun sukun yang tidak berbaris atau dikenali juga sebagai nun mati. Okey, suaranya keluar daripada pangkal hidung dan menghasilkan bunyi dengung. Manakala tanwin pula dua baris di atas, di bawah ataupun di hadapan. Okey, tanwin ni dia menghasilkan suara nun sakinah walaupun nun tersebut tidak kelihatan pada tulisan. Okey, sekarang kita tengok apa itu nun sakinah. Okey, nun sakinah ni ada tiga, iaitu yang pertama nun bertanda sukun, yang kedua nun tunggal yang tidak bertanda, dan yang ketiga nun bertanda dengan huruf mim kecil. Okey, apa itu tanwin? Tanwin pada asasnya adalah nun mati, gabungan antara alif hamzah dan nun mati. Okey, kita tengok hamzah fatain, pada asalnya alif nun mati atas ain dan dia akan jadi pada alif hamzah dua atas ain. Begitu juga dengan baris bawah dan juga baris depan. Okey, kita lihat pula pada hukum nun mati dan tanwin. Okey, berikut adalah carta hukum nun mati dan tanwin. Terdapat 5 hukum. Yang pertama iaitu izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bi gunnah, iqlab dan juga ikhfa hakiki. Okey, hukum yang pertama iaitu izhar halqi. Okey, izhar bermaksud jelas dan nyata, manakala halqi bermaksud halkum atau kerongkong. Okey, izhar bermaksud mengeluarkan sebutan huruf daripada makhrajnya tanpa tambah pada dengung. Okey, cara bacaan dia, hujung lidah ditekan ke gusi depan sebelah atas, ini makhraj huruf, dan membawa suara ke pangkal hidung. Okey, kita tengok contoh izhar halqi. Okey, tanda-tanda bacaan, terdapat tanda sukun di atas nun sakinah dan tanda tanwin yang selari. Okey, kita tengok nun ke atas itu ada tanda sukun dan tanwin dia juga selari, sama baris. Okey, izhar halqi ni bertemu dengan 6 huruf iaitu hamzah, ha, ain, rin, ha dan kha. Okey, hukum bacaannya jelas tanpa dengung, tak ada dengung. Okey. Okey, contoh bacaan yang pertama iaitu min haitsu. Min haitsu. Okey, yang kedua ialah salamun hiya. Salamun hiya. Okey, tak ada dengung pada bacaan izhar. Okey, kita pergi pada hukum yang kedua iaitu idgham bi gunnah. Okey, apa maksud idgham? Idgham bermaksud memasukkan atau menggabungkan. Okey, idgham bi gunnah menggabungkan huruf nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf yang berbaris berserta dengung 2 harakat. Okey, cara bacaan dia macam mana? Okey, cara bacaan dia digabungkan bacaan nun ke dalam huruf selepasnya dan didengungkan. Okey, kita lihat contoh idgham bi gunnah. Okay, tanda-tanda bacaan pada idgham bi gunnah, tiada tanda sukun di atas nun sakinah dan tanda tanwin yang tidak selari. Okey, kita tengok nun ke atas dia tu tak ada tanda sukun dan tanwin juga tidak selari. Okey, idgham ma'al gunnah ni dia bertemu dengan 4 huruf saja iaitu ya, waw, mim dan nun. Dia baca dengan dengung sekadar 2 harakat. Contoh bacaan may yaqulu. Yang kedua ajalim musamma. Okey, sekarang kita tengok contoh idgham bil gunnah. Okey, tanda-tanda dia tiada tanda sukun di atas nun sakinah dan tanda tanwin yang tidak selari. Okey, terdapat tanda sabdu pada huruf ra atau lam yang beringat. Okey, kita tengok nun dia tak ada tanda sukun juga ke atas dan huruf tanwin dia juga tidak selari. Okey, idgham bil gunnah ni dia bertemu dengan 2 huruf saja iaitu ra dan lam. Okey, hukum bacaannya tanpa dengung dan tidak memanjangkan pada huruf ra dan lam. Okey, kita tengok contoh bacaan yang pertama mir rabbihim dan jangan dibaca mir rabbihim. Okey, yang itu salah. Jangan dipanjang pada huruf ra. Okey, seterusnya hudan lil muttaqin dan jangan dibaca hudan lil muttaqin. Jangan dipanjang kepada huruf lam. Baik, hukum yang keempat iaitu iqlab. Apa itu iqlab?
ianya menukarkan sebutan nun sakinah atau tanwin kepada sebutan mim berserta dengung dua harakat. Okay, cara bacaan dia, sebutan hendaklah didengungkan dengan merapatkan dua bibir sehingga berubah menjadi mim yang ringan. Okey, kita tengok contoh iklab. Okey, tanda-tanda iklab mempunyai tanda mim kecil di atas nun sakinah dan huruf mim kecil mengganti baris kedua tanwin. Okay, kita boleh tengok contohnya nun, lepas tu atas tu ada mim kecil. Okay. Iklab ni bertemu dengan satu huruf saja iaitu huruf ba. Okey, didengung dengan dua harakat. Kita tengok contoh bacaan. Mim ba'di. Okey, yang kedua. Alimum bidhati. Baik, seterusnya hukum ikhfa hakiki. Okey, apa itu maksud ikhfa hakiki? Dia bermaksud sembunyi, samar atau tidak jelas, iaitu menyembunyikan sebutan nun sakinah atau tanwin di antara sebutan izhar dan idgham. Okey, tanpa sabdu berserta dengung dua harakat pada huruf pertama selepasnya. Okey, kita tengok cara baca ikhfa hakiki. Okey, cara bacaan ikhfa hakiki meletakkan lidah berhampiran dengan makhraj huruf yang berikutnya. Okey, sebahagian besar suara didengungkan dan sebahagian kecil suara keluar daripada mulut. Okey, dia melainkan huruf kaf dan qaf yang didengungkan sepenuhnya kerana makhraj kedua huruf tersebut tertutup rapat. Okey, hendaklah dipastikan tiada sebarang huruf idgham pada sebutan dan jangan dipanjangkan sebutan nun sakinah tersebut. Okey, lafaz ikhfa yang fasih akan menghasilkan bunyi dengung yang berbeza mengikut makhraj huruf yang berikutnya dan pendengar dapat mengetahui apakah huruf yang bakal disebut. Okey, dengung hendaklah ditipis bila bertemu huruf-huruf istifad. Okey, contohnya wa antum unzila min thamarati. Okey, seterusnya dengung hendaklah ditebalkan apabila bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Okey, yang berbaris fathah ataupun dhammah. Contohnya antahira wanzur. Okey. Okey, sekiranya huruf-huruf isti'la itu berbaris kasrah, tahap dengung adalah pada kadar sederhana. Contohnya di'fan dhurriyyah fa'intibna min qitmir. Okey, kita tengok pula contoh bacaan ikhfa hakiki. Okey, tanda-tanda ikhfa tiada tanda sukun di atas nun sakinah dan tanda tanwin yang tidak selari. Okey, nun dia tak ada tanda sukun ke atas dan tanda tanwin dia pun tak selari. Okey, ikhfa hakiki ni bertemu dengan 15 huruf selain daripada huruf izhar, idgham, iklab. Okey, cara bacaannya dengung dua harakat. Contoh bacaannya min syai' salamun qawla. Baik, akhir sekali ialah izhar mutlak. Okey, apa itu izhar mutlak? Okey, apabila nun sakinah ataupun nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham bergunnah dalam satu perkataan. Okey, cara bacaan dia, hendaklah baca nun sakinah itu ataupun nun mati itu dengan jelas tanpa dengung. Okey, kita tengok contoh izhar mutlak. Okey, dia ada 4 perkataan ini yang dikecualikan daripada idgham, maka nun perlu dibaca dengan jelas. Okey, huruf nun sakinah bertanda sukun dan huruf nun bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu perkataan. Okay, kita tengok contoh dia. Nun bertemu dengan waw. Contoh bacaan sinwanun, qinwanun. Okay, yang kedua, nun bertemu dengan ya. Okay, kita tengok contoh bacaan. Bunyanun, ad-dunya. Baik, berakhirlah tajuk kita pada hari ini iaitu hukum nun mati dan tanwin. Okay, sekian daripada saya. Kalau ada salah, tegurlah dekat komen. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih.